baru Hafilah dengan Sariza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah kanan, barisan pensyarah, pegawai dan staf IPG Kampus Pendidikan Islam. Juga tidak ketinggalan ahli keluarga saya selaku urusia utama setting tempat tazkirah pada pagi ini, dan semua para pendengar yang boleh berkongsi melalui halaman Facebook pada pagi ini, dan tidak lupa kepada Dr. Nasri selaku Ketua Jabatan Japim dan penganjur program tazkirah sepanjang bulan Ramadan ataupun PKP pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berkumpul secara maya untuk sama-sama kita berkongsi maklumat dan info, atau dalam erti kata lain untuk saling bertukar tazkirah antara saya dengan tuan-tuan, khususnya berkaitan dengan bulan mulia, bulan Ramadan, yang lebih khusus lagi berkaitan dengan nuzulul Quran, penurunan Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan hadirin, kalau kita renung, kita kira, kita taksir hari ini kita berada pada 15 Ramadan. Sedar tidak sedar, sambil-sambil duduk di rumah dengan aktiviti di rumah, kita dah berada di pertengahan Ramadan. Yang Rasul kata awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Pengawalan Ramadan merupakan rahmat, rahmat akan turun. Pertengahan Ramadan merupakan awsatuhu maghfirah, keampunan Allah, dan akhir Ramadan merupakan pelepasan daripada api neraka. Itu doa yang kita harapkan sepanjang bulan Ramadan ini, kita termasuk dalam kalangan orang yang dilepaskan daripada azab api neraka, insya-Allah. Tuan-tuan, jika kita fikir juga Ramadan kali ini nampaknya mungkin Ramadan yang cukup istimewa untuk kita dan keluarga kita. Sebelum ini mungkin kita kata Ramadan itu istimewa jika kita sambut di Mekah dan Madinah. 2 minggu package di Mekah dan Madinah. Ada orang dirasa Ramadan itu istimewa apabila dia dapat berbuka puasa di hotel-hotel utama, hotel-hotel besar, dengan makanan yang banyak.
Ada orang dia rasakan Ramadan itu istimewa apabila dia dapat ziarah satu masjid ke satu masjid untuk bertarawih dengan pakej imam yang lengkap. Namun untuk tahun ini tahun 1441 Hijrah, Allah kurniakan kita dan seluruh dunia, seluruh pelosok dunia Islam, Ramadan kali ini cukup istimewa apabila kita dikuarantinkan, PKP. Kita diminta untuk sama-sama duduk di rumah. Artinya Ramadan kali ini kita lebih banyak masa kita bersama ahli keluarga kita. Ataupun kita kata Ramadan sempena Ramadan PKP, Ramadan Covid. Apabila kita berada di rumah, Allah Ta'ala beri peluang untuk kita sama-sama menunaikan tanggungjawab asal kita. Kullukum ra'in tu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Semua orang ada tanggungjawab. Semua orang ada tanggungjawab. Bahkan hadis ni kata seorang ayah ada tanggungjawab dalam rumah tangganya. Maka tunaikanlah hak tanggungjawab terhadap rumah tangga kamu. Artinya semua ahli rumah juga memainkan peranan sebagai frontliner itu. Orang lain frontliner di jalan raya, buat sekatan. Nurse, doktor dan menteri frontliner dengan memberi info-info terkini, memberi servis perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Tapi selaku kita warga pendidik, kaki tangan awam yang tak terlibat frontliner di luar sana, kita perlu menjalankan tugas fungsi utama kita sebagai frontliner di rumah tangga sendiri. Mungkin sepanjang bulan Ramadan ini seorang ayah main peranan dia. Main peranan dia, pastikan semua ahli keluarganya, isteri dan anak-anaknya pastikan penuh solat 5 waktu secara berjemaah. Panggil anak-anak. Kalau dulu tak boleh, masing-masing sibuk, masing-masing bekerja. Ini semua terhimpun dalam rumah. Anak-anak yang asrama ada di rumah, anak-anak yang di universiti pun ada di rumah. Dan ayah pula main frontliner, dilantik jadi imam, imam besar di rumah sendiri. Sama ada solat 5 waktu ataupun solat tarawih. Yang sebelum ni ruang ni tak berpeluang, tak berkesempatan. Kita hanya jadi pengikut atau pemakmum di surau-surau dan masjid-masjid tertentu. Tapi tahun ini walaupun niat kita hendak ke masjid, niat kita hendak ke surau, tapi Allah beri ruang, surau dan masjid kamu adalah rumah tangga kamu sendiri. Ahli Korea kamu adalah isteri dan anak-anak kamu sendiri. Maka jalankanlah tanggungjawab, tunaikanlah tanggungjawab secara baik. Seorang ibu dan anak perempuan pula memainkan frontliner juga, memerhatikan tindak tanduk anak-anak, pendidikan anak-anak, dan yang lebih utama memasak dia di waktu petang. Kalau dulu kita kata kita bulan Ramadan kita raun bazar Ramadan, kita tunjuk mana yang kita minat. Tapi bila PKP ni semua ibu-ibu akan cari menu-menu terkini, menu-menu canggih untuk bertukar-tukar. Buatlah murtabak Singapura ke, buatlah roti john ke, cara tersendiri. Jadi bila kita fikir ada hikmahnya Allah Ta'ala yang kita ambil ruang, kita panggil kita ambil ruang, kita ambil peluang berdasarkan daripada peristiwa yang berlaku pada hari ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Bila kita perhati pula kalender, hari ini 15 Ramadan, hari Ahad 17 Ramadan, Isnin cuti. Cuti sempena apa? Sempena nuzul Quran. Kita tanya, mengapa nuzul Quran beberapa negeri diberikan cuti? Menunjukkan nuzul Quran sebahagian daripada hari-hari kebesaran Islam. Walaupun kita tidak merayakannya, sebab kita maklum dalam Islam kita diminta merayakan hanya 2 perayaan, iaitu Aidil Fitri wa Aidil Adha. Dua-dua perayaan ini kita diminta tunjukkan syiar kegembiraan dengan ziarah menziarahi, syiar kegembiraan dengan bertakbir, berteriakkan dengan bertakbir, dengan hidangan menu yang pelbagai. Tapi nuzul Quran bukan sekalipun ia bukan satu perayaan, tapi ia adalah satu hari-hari kebesaran Islam yang diminta kita sambut, diminta kita kenang, susuri perjalanan dia dan ambil pengiktibarannya. Sama lah macam bulan Ramadan adanya Badar Kubra, yang diminta kita supaya sambut dan cari intipati. Jadi insya-Allah hari ini saya dan tuan-tuan sama-sama kita bertukar-tukar pandangan
tengok info-info terkini berkaitan dengan peristiwa yang kita kata cukup masyhur berkaitan dengan nuzul Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan, seperti yang kita maklum, bila sebut nuzulul Quran, penurunan Al-Quran, penurunan Al-Quran, maksudnya Al-Quran itu diturunkan, bukan reka cipta Nabi Muhammad. Kalau datang daripada Nabi Muhammad, kita sebut hadis, kita sebut wurudul hadis, kedatangan hadis. Datang hadis sama ada ucapan Nabi, kata-kata Nabi, ataupun datangnya hadis itu melalui tingkah laku perbuatan Nabi, cara Nabi berpuasa, cara Nabi solat, cara Nabi buat tarawih, cara Nabi buat haji, itu dipanggil wurud hadis. Kehadiran hadis hasil daripada tindak tanduk, tingkah laku Nabi tadi. Tapi bila sebut nuzul Quran, dia ada beberapa fasa. Ada 3 checkpoint. Dalam kita baca. Pertama, Al-Quran itu diturunkan daripada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, poin pertama. Startnya. Terhimpun 30 juzuk. Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Ianya juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tahun bila, Ustaz? Tak boleh nak jawab. Wallahu alam. Itu. Daripada checkpoint kedua, iaitu daripada langit dunia, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Lama tempoh penurunan Al-Quran. Selama 23 tahun, 13 tahun penurunan Al-Quran prosesnya di Mekah yang kita panggil ayat-ayat Maki, dan 10 tahun lagi penurunannya di Madinah yang kita sebut ayat Madani. Okay. Jadi ayat yang disebut tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang turun padanya Al-Quran. Ini satu penegasan nak menceritakan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Satu checkpoint pertama tadi, turun serentak di bulan Ramadan. Turun serentak di malam Lailatul Qadar. Checkpoint kedua, turun ayat pertama pada bulan Ramadan, iaitu 17 Ramadan. Jadi kalau ikut hari Ahad ni sampailah ulang tahun penurunan Al-Quran 1400 tahun dahulu. Dah 1400 tahun dah Al-Quran yang turun 1400 tahun dulu, dicatat, disalin, dicetak, sampailah Quran yang kita baca hari ni sama saja. Itu proses penurunan Al-Quran. Tuan-tuan, suka saya sentuh ayat tadi penegasan yang mengatakan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Tapi kita semak, kita tadabbur ayat pertama yang turun. Ayat pertama yang turun pada 17 Ramadan, iaitu ayat surah Al-Alaq tadi, ayat 1 hingga 5. Apa kena mengena dengan Ramadan, Ustaz? Jadi kita perhati intipati tema ayat pertama yang surah ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq yang Allah Ta'ala turunkan. Berkaitan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ayat 1 hingga ayat 5. Tuan-tuan boleh semak Al-Quran. Intipatinya. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi ayat 1 hingga 5 kalau kita tengok di situ ada 2 kali didatangkan dengan kalimah Iqra, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Bacalah dan Tuhan kamu yang cukup mulia. 2 kali ayat tadi suruh kita membaca. Dalam ayat 1 hingga 5 juga 2 kali ada kalimah allama, mengajar. Allamal insan, allamal insan, mengajar. Allazi allama bil qalam, yang mana Allah Ta'ala mengajar manusia. Allamal insan bil qalam, mengajar manusia menulis menggunakan pena. Allamal insan malam ya'lam, mengajar manusia apa yang belum manusia ketahui. Ada 2 kali kalimah mengajar. Tema utama. Yang kedua ada 2 kali kalimah khalaqa. Allah Maha mencipta. Allah mencipta manusia daripada segumpal darah. Tuan-tuan. Jadi berdasar kita warga pendidik ni, kita boleh nampak, kita boleh renung dan buat rumusan. Ayat pertama tak cerita, dia tak cerita direct tentang akidah. Apa lagi tak cerita direct berkaitan dengan hukum hakam. Dia cerita tentang minta kita berfikir,
minta kita membaca, mengkaji, ya, mengkaji tentang kebesaran Allah Taala, mengkaji tulisan-tulisan yang Allah Taala turunkan, Al-Quran ni lah. Ya, kemudian pula tadabbur pula, berfikir tentang kebesaran Allah. Allah yang menciptakan kamu daripada segumpal darah. Ya, Allah yang mengajar kamu daripada, ya, perkara-perkara yang kamu tak ketahui. Itu ayat pertama, tuan-tuan. Ayat suruh kita berfikir supaya mendalami ilmu. Ayat supaya kita berfikir tentang buat sesuatu kajian. Ayat yang suruh berfikir selepas ini dalam tempoh 23 tahun, Allah kata, ya, aku akan turunkan Al-Quran yang selengkapnya 30 juzuk, minta kamu kaji, kamu fikir, kamu baca tulisan-tulisan yang dihantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ya, itu ayat pertama. Tema pertama berkaitan dengan pendidikan. Ya. Baik. Proses penurunan Al-Quran ini berlaku dalam tempoh yang panjang, 23 tahun. Ya. Dalam tempoh 23 tahun, suka saya sentuh surah yang terakhir pula turun. Ya, dua ayat yang agak lewat, ya, penurunan Al-Quran sebelum kewafatan Rasulullah. Ya, ayat terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, ya, yang mana kamu akan kembali kepadanya. Kemudian kamu akan disempurnakan semua bentuk balasan atas apa yang kamu lakukan. Cuba tengok tema dia. Ya, tema dia supaya kamu bertakwa. Takutlah kamu kepada Allah, yang mana suatu hari kamu akan kembali pada Allah. Ya, semua tingkah laku, perbuatan kamu akan dihisap, dikaji oleh Allah. Ya, kalau tengok tema tu macam bunyi macam ancaman. Ya, bunyi macam ancaman. Maksudnya, ayat pertama turun suruh membaca, mengkaji, menuntut ilmu. Masuklah dengar tazkirah seumpama ini. Tapi 23 tahun kemudian, 9 hari sebelum Rasulullah wafat, turun ayat ini. Ya, ayat dalam bentuk ancaman yang mengatakan hendaklah kamu takut pada Allah, ya, yang mana kamu akan kembali kepada Allah. Dan ingat, apabila kamu kembali pada Allah, segala bentuk amalan, tingkah laku, percakapan kamu, Allah Ta'ala akan audit semula. Ya, selepas 9 hari Rasulullah wafat. Ayat sebelum itu ayat yang masyhur yang turun dalam, ya, Haji Wida. Ya, Haji Wida. Nabi dalam hidup dia, pensyariatan haji, Nabi hanya sekali je buat haji. Ya, 2 tahun sebelum tu tak jadi, pada tahun 8 Hijrah sekali ya Nabi buat haji. Ya, dan itu juga yang disebut Haji Wida, haji terakhir. Ya. Waktu, ya, Haji Wida turun ayatnya masyhur. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Ya. Madinah. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu Islam sebagai agama. Aku sempurnakan segala bentuk semua nikmat atas kamu, dan aku redha Islam itu sebagai agama untuk kehidupan kamu. Ya. Jadi kalau kita tengok tema ni, nampak macam tema ni cantik untuk tema penutup. Ya. Aku sempurna, hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama. Ya, tema penutup lah. Bila dah Islam itu lengkap, maksudnya Al-Quran sudah tidak turun. Ya, ramai sahabat seronok kalau kita tepuk tangan aku bergembira. Maksudnya pensyariatan Islam sudah lengkap. Ya, pemberatan taklif atas manusia sudah sempurna. Ya, tiada lagi pentaklifan baru. Tapi bila turun ayat ni, ya, Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dia faham, ya, dia menangis, dia sedih. Ya, satu bukti menandakan bahawa Rasulullah akan wafat. Bila dah Islam dah sempurna, Quran pun dah tak turun lagi. Ya, tamatnya 2 ayat ni Quran, bila dah sempurna, Quran pun dah tak ada penurunan Quran. Yang ada apa? Penyalinan Quran. Ya, Quran yang turun, ya, yang turun pada Nabi Muhammad baca, ya, dapat pada Nabi Muhammad, ya, yang bersifat ummi tadi. Nabi Muhammad bersifat ummi. Ma ana biqari'in, aku tak reti nak baca. Itu nabi kita yang kita agung, ya, kita sentiasa berselawat, sifat dia Allah Taala beri, ya, ma ana biqari'in, aku tak pandai nak baca. Tapi zaman itu, ya, membaca bukanlah syarat
menundukkan seseorang itu cerdik. Zaman itu manusia lebih banyak menggunakan kepintaran berfikir, kepintaran untuk menghafaz. Dapat sesuatu terus rakam, terus hafaz. Tak perlu dobit, catat macam kita hari ni. Dapat je fakta, catat. Dapat je fakta, copy paste. Zaman dulu bila dah tak ada kekuatan untuk menghafaz itu, kekuatan untuk membaca dan menulis, Rasulullah terpaksa menghafaz. Dan ini juga bukti kukuh menandakan Al-Quran itu datang daripada Allah dan bukan reka cipta Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad ada kepintaran membaca, seorang ahli syair yang hebat, banyak penulisan penerbitan. Sebelum itu orang akan kata Nabi Muhammad cipta satu buku yang disebut Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu datang daripada Nabi Muhammad. Akan banyak tuhmahan orientalis akan berlaku seumpama itu. Tapi tuan-tuan tak. Allah pilih Nabi yang bersifat Al-Amin, yang jujur, yang mulia itu dalam bentuk seorang yang tidak mampu menulis dan membaca. Namun dipindahkan kepada para sahabat secara mutawatir dapat. Kemudian dituliskan dalam mushaf, ditulis dalam pelepah, atas pelepah tama batu-batu. Kemudian pada zaman Saidina Abu Bakar, Rasulullah dah wafat, Abu Bakar kata kumpul semua Al-Quran yang terkumpul atas batu-bata, yang terkumpul atas kulit kayu, yang terkumpul atas daun dan sebagainya, medium penulisan waktu itu, kita bukukan dalam satu mushaf. Itu zaman Saidina Abu Bakar, tuan-tuan. Zaman Saidina Osman pula, dia perhatikan ramai orang baca Quran, sedikit bercanggah lah, tak sama. Dia pun yang boleh membawa kepada pergaduhan, keretakan antara para sahabat waktu itu. Lalu Saidina Osman dia ambil mushaf Quran yang asalnya ada pada Sayyidatina Hafsah, dia panggil penulis wahyu waktu itu, tolong salin semula Al-Quran tadi, salin semula, cetak beberapa cetak, dan itu saja Quran yang diiktiraf, yang diguna pakai sehingga hari ini. Cantik kan? Sebab tu Quran kita hari ni kita baca resam Osmani. Quran kamu baca resam apa? Resam Osmani. Yang dulu ada resam, kita panggil resam Hindi, India, pencetakan India. Ada alif kecil, ada waw kecil, banyak tanda-tanda tajwid dalam Quran resam Osmani. Kalau kita tak belajar, kita akan baca salah. Ulaika, ulaika atas waw, ulaika, adakah baca ulaika ataupun waw tu diletak tanda mati, ulaika. Banyak. Itu resam Osmani. Sejarahnya datang mana? Datangnya hasil daripada kaedah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Osman. Saidina Osman. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebab itulah takrif Al-Quran itu, tuan-tuan, disebut kalam Allah al-mu'jiz. Kalam Allah yang kita baca itu merupakan perkataan Allah Ta'ala yang bersifat mukjizat. Dia melemahkan orang daripada nak tiru. Sama ada perkataannya, sama ada balaghah Arabnya, sama ada konten dalamnya, sama ada cerita tentang pensejarahannya. Kalau kita tengok dalam Quran ada surah lebah, ada cerita tentang semut, ada cerita tentang gajah, ada cerita tentang kisah Nabi Yusuf, Nabi Adam yang cukup terperinci. Itu juga bukti Al-Quran itu berbentuk mukjizat. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami bagi jaminan kami sendiri yang memelihara Al-Quran itu daripada ditokok tambah, daripada diseleweng. Sebab itu Al-Quran daripada dulu sampai zaman kita ni, zaman WhatsApp ni, tak ada Quran palsu. Tak ada orang tiba-tiba buat reka Quran palsu. Contoh Al-Fatihah ditukar belit, diputar belit. Al-Baqarah mula dengan alam ataupun alif lam ya. Sepatutnya alif lam mim, tukar alif lam ya ataupun alif lam ba. Takkan ada orang buat tokok tambah ataupun mengelirukan tentang Al-Quran. Kalau ada sekalipun, tuan-tuan, dengan jaminan Allah Ta'ala tadi, akan ramai ulama jamangkit mengatakan ni Quran tipu, ni Quran palsu. Ini adalah macam kita lah WhatsApp hari ni, adalah bentuk-bentuk kita kata WhatsApp palsu. Itu jaminan Allah Ta'ala. Jadi berbeza dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah ni macam-macam. Macam-macam orang sebut tentang hadis palsu. Berbeza dengan Injil dan Taurat. Injil dan Taurat. Injil dan Taurat beza, penurunan Injil dengan Taurat hampir lebih 500 tahun.
Ya, sebelum penurunan Al-Quran, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sejarah dah 500 tahun selang, beza selang 500 tahun. Tapi sampai pada pada orang Arab zaman Rasulullah, Injil itu sudah berterabur. Ya, sudah ditokok tambah. Oleh siapa? Oleh ulama-nya sendiri. Ya, oleh ulama-nya sendiri. Sebab itulah ada syair Arab mengatakan, lahirnya Nabi dengan pelbagai mukjizat. Apabila wafatnya para nabi dan rasul, maka terhentilah mukjizat itu. Akan tetapi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Wafatnya Rasulullah namun berkekalan Al-Quran. Hebat. Rasulullah wafat dengan kita dah lama, 1400 tahun dahulu, tapi Al-Quran masih kita baca. Bahkan Al-Quran hari ini lebih banyak dipermudahkan dengan adanya tulisan-tulisan warna-warni, adanya lambang-lambang, lambang-lambang untuk memudahkan orang bertajwid, kenal tajwid. Zaman dulu Quran tak ada titik, tak ada baris, tuan-tuan. Permulaan Islam. Ni zaman kebelakangan ni, dia dah ada tanda-tanda mat, panjang, dah ada tanda permulaan dan waqaf, untuk memudahkan kita membaca Quran. Sebab apa? Sebab Quran yang bersifat mukjizat ini, yang dikatakan akan sampai pada kita secara mutawatir ini, Allah Ta'ala dah bagi jaminan bahawa akhir zaman Quran akan dibaca bukan sahaja orang Arab. Bukan sahaja dibaca oleh orang Arab. Akan dibaca oleh orang Ajam, orang yang baru kenal Islam, orang yang baru nak jinak-jinak dengan Islam. Jadi kena bagi semangat, kena bagi motivasi. Sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, al-mahiru bil Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil karamati, ma'as safaratil kiram al-bararah. Akan tetapi wallazi yaqra'ul Quran yatata fihi alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir baca Quran, mungkin orang Arab, mungkin pelajar-pelajar pengkhususan, anak-anak murid kita yang tahfiz tu, yang ada ruang masuk Darul Quran, pergi sampai ke Syubra tu, mereka mahir baca Quran. Mereka akan bersama dengan para malaikat. Ada yang yang kupas kata mereka akan bersama dengan para nabi dan para syuhada, level dia, para pembaca Quran yang dapat baca dengan tartil, dengan baik. Namun yang lemah baca Quran, yang ada kekurangan, baru nak jinak-jinak dengan Quran, jangan rasa risau. Diberi janji yang istimewa. Yang yatatak. Maksud yatatak ni, orang kata lidah berat, kekok, telo lidah. Nak sebut dot tak betul, ra tebal, ra nipis pun tak apa nak boleh. Nak kenal nun mati mim mati pun susah. Jangan kita pedak. Lahu ajrani. Nabi kata mereka akan dapat 2 pahala. Satu, pahala membaca Quran. Yang kedua, pahala kesukaran dia nak baca Quran tapi dia nak belajar. Sebab itu waktu baca Quran, kalau salah tak berdosa, sebab atas nama belajar. Sekali lagi saya ulang, orang yang baca Quran atas nama belajar, andai kata salah di sudut tajwid, tak dianggap berdosa, sebab proses belajar. Proses belajar. Jadi terkeluar daripada hadis yang kata, ustaz takutlah nak baca Quran, nanti Quran laknat, lagi banyak baca Quran, lagi banyak kena laknat, lebih baik tak payah baca langsung, tak kena laknat. Allah, itu orang putus asa. Saya pun tak nak masyhurkan hadis tu. Cukup kita masyhurkan hadis fungsi galakkan, supaya kita banyak baca Quran. Andai kata salah, kita belajar. Sebab itu proses tu disuruh bertadarus, tuan-tuan. Kita tengok proses tadarus tadi. Jadi yang tengah-tengah tu baru turun ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman. Quran panggil kita ni, wahai orang-orang beriman, masuklah kita. Yang dengar tazkirah ni, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi Quran ni bila kita nak cakap tentang penurunan, kena tengok sejarah dia. Ayat perintah wajib puasa ini diturunkan di Madinah tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Maksud dia 13 tahun Nabi di Mekah, yang ada kewajipan solat, semayang. Semayang pun semayang nyorok-nyorok. Tak ada lagi tak ada solat jemaah. Tak boleh nak isytihar azan dan sebagainya. Dalam keadaan ketakutan. Tapi bila Islam itu penganutnya ramai, dah ada kekuatan, dah boleh mentakbir, barulah turun perintah supaya
dikerjakan puasa. Tahun kedua hijrah. Ya. Jadi kalau saya lontar soalan, kalau begitu Ustaz, Nabi Rasul kita berapa kali dia puasa untuk tahun Ramadan, syariat puasa bulan Ramadan? Tuan-tuan kira. Ya, kepaduan puasa 2 hijrah. Nabi wafat tahun ke-11 hijrah. Ya, Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun ke-11 hijrah. Ya, sebelum Ramadan. Jadi artinya Nabi hanya puasa 9 kali. Ya, Nabi sepanjang hidup dia, Nabi hanya puasa 9 kali. Nabi sepanjang hidup dia, kalau bincang haji pula, Nabi hanya buat haji sekali. Jadi kalau kita, ya, umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, buat haji 2 kali, 3 kali, maksudnya kita lagi terror pada Nabi lah. Lagi handai lah orang kata. Ya. Puasa pula, kalau usia macam saya, ya, pertengahan 40-an ni, kalau kita kata adat budaya orang Melayu umur 10 tahun puasa penuh, maksudnya dah 35 tahun puasa Ramadan. Ya, maksudnya lebih pada Nabi. Nabi 9 kali puasa Ramadan. Ya, hanya 9 kali. Tapi kita tengok, ya, sepanjang 9 kali bulan Ramadan, hadis mengatakan Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Ya, baca Quran tiap-tiap hari, tuan-tuan. Ya, memang di mulut Nabi. Ya, Quran memang ada di dada Nabi dan dada para sahabat. Ya, tapi diceritakan Rasulullah, ya, sebab itu Quran, ya, dengan Ramadan, Quran dengan puasa sentiasa bergandengan. Susah nak dipisahkan. Ya, sentiasa bergandengan. Nak menunjukkan bahawa, ya, bulan Ramadan, bulan turun Quran, bulan Ramadan, bulan kita diminta semarakkan Al-Quran itu. Jadi kalau kita tengok, Rasulullah lah, ya, setiap tahun dia bertadarus, ya, dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, setiap tahun. Tahun yang ke-10 Ramadan, ya, tahun terakhir, tahun ke-9, ya, Rasulullah 2 kali tasmek ataupun 2 kali, ya, tadarus. Ya, menurut riwayat Rasulullah membaca, Jibril semok. Ya, Jibril baca, Rasulullah semok. Tuan-tuan fikir. Saya berfikir juga nak cari apa jawapan. Ya, agak-agaklah Rasulullah semulia-mulia makhluk, sefasih-fasih lisan. Ya, orang Arab daripada keturunan Quraisy yang cukup fasih dalam pertuturan, dan Quran itu pula diturunkan dalam bahasa Arab yang sesuai dengan, ya, lughah, dengan lahjah Quraisy. Apalah bentuk kesalahan Rasulullah sehingga nak disemak oleh Jibril? Ya. Dalam waktu yang sama pula, ya, Jibril pula baca, Rasulullah semak. Cuba tuan-tuan fikir, Tok Guru, ya, Tok Guru malaikat Jibril, tak boleh kita bayang. Dia yang buat turun Quran. Ya, tiba-tiba dia baca, Rasulullah semak. Apalah bentuk, ya, yang Rasulullah nak semak, nak perlu semak tadi. Kita kalau bertadarus, kita suka benar tunggu kawan salah, ya. Salah je baris, berterabur, kita tegur. Salah je tajwid, cepat kita tegur. Salah yang nun mati, walaupun kesalahan yang kecil-kecil, cepat kita tegur. Nak nunjuk yang kita ni terror. Ya, sehingga kawan tu putus asa, payah sangat tak nak tadarus, baca sorang-sorang lagi bagus, cepat habis dia. Tu pun betul juga kan. Jadi hikmah di sini, tuan-tuan, nak ceritakan bahawa Al-Quran itu, ya, perlu diambil secara bersanad. Kalau ada ruang, diambil secara bersanad. Yang selama ni kita 40 tahun baca Quran, siapa berani kata garanti bacaan saya bacaan yang betul, ya, tak ada kesalahan. Sedangkan kita tak pernah berguru. Berguru kita sekali itu jelah. Dalam hidup kita, kalau kita khatam umur 10 tahun ataupun khatam waktu sekolah rendah, darjah 6 umur 12 tahun, sekali itulah kita khatam. Khatam secara berguru. Itu pun kalau ada gurunya mursyid, guru yang tegur bacaan kita. Tapi kalau guru-guru yang biasa-biasa ataupun belajar Quran dengan ayah secara tradisi, itulah yang kita dapat. Masuk sekolah menengah, baca Quran seorang-seorang. Masuk universiti, bukan bidang kita, baca Quran seorang-seorang. Sampai kita berkerjaya, kita masuk pun secara seorang-seorang. Ya, kalau nak kongsi pun, kawan nak tegur, tunggu tadarus tadi. Itu kalau betul-betul tadarus, baca antara 2 orang. A baca, B semak, B baca, A semak. Tapi kalau A baca juzuk 1, B baca juzuk 2, C baca juzuk 3 sampai juzuk 30. Kalau baca seorang-seorang, bagus, kita sebut, ya, menggalakkan orang membaca Al-Quran, insya-Allah dapat pahala. Tapi, ya, taklah dipanggil bacaan secara bertadarus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita renunglah berdasarkan ayat tadi,
Ya, menunjukkan bahawa penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Ya, dan penurunan tentang puasa pada tahun kedua Hijrah. Ya, kesesuaiannya pada tahun kedua Hijrah. Macam tu juga turun perintah perang, benarkan umat Islam berperang bila dah ada kekuatan. Tahun yang sama juga perang Badar 2 Hijrah. Cuba kita bayang para sahabat waktu tu, Ramadan yang sama. Yalah 17 Ramadan, yalah suruh puasa. Turun Quran 2 Hijrah suruh puasa. Ramadan yang sama, tahun yang sama pula berlaku perang Badar. Ya, umat Islam tak berapa ramai tapi nak menentang kaum Quraisy yang begitu cukup ramai, tapi itulah kekuatan. Dengan Islam, dengan rangsangan, dengan kepimpinan yang baik, umat Islam dapat menyempurnakan ibadah puasa dengan baik, bahkan mendapat kemenangan yang hebat dalam peperangan Badar. Badar itu sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi betul lah yang kita sebut nuzul Quran itu perlu diraih, perlu disambut. Banyak hadis Rasulullah, tuan-tuan. Quran cerita tentang fadilat Quran. Terlalu banyak hadis Rasulullah, tak macam ibadah lain yang cerita tentang fadilat Quran, sama ada ayat Quran ataupun hadis sahih. Sebagai satu galakan pada kita. Tadi saya dah baca, orang yang baca Quran, orang yang baca Quran kalau silap sekalipun, dia akan dapat 2 pahala sebagai galakan. Sebab Islam tahu, Allah tahu, akhir zaman yang baca Quran ni bukan orang Arab saja. Ada orang Jepun, bayar orang Jepun baca Quran. Orang Eropah baca Quran. Orang Korea baca Quran. Mestilah pelat, mestilah ya tak. Betul tak? Jadi dapat 2 pahala. Macam tu juga dalam hadis lain dijanjikan. Ibu bapa yang menghantar anak untuk baca Quran, untuk hafaz Quran, di hari akhirat dia akan pakai satu, pakai apa tu? Kalau raja-raja, tash, daripada syurga. Itu satu bukti. Sebab asyraful ummati hamalatul Quran. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulia umat aku adalah mereka yang menghafaz Quran. Semulia-mulia umat aku mereka yang menghafal Quran. Yang tadi pula sebaik-baik ayah yang mendidik, cari anak ada 10 orang, cari seorang 2 boleh hafal Quran. Esok ayah akan datang dipakaikan dengan tash. Tash maksudnya lambang, sebagai tanda kemuliaan kepada ayah tadi. Jadi kita, kalau tak ada anak sendiri pun, tuan-tuan, kebetulan kita di IPG Islam ni, kita menerima ramai anak murid yang sudah hafaz Quran. Anak murid, sama ada anak murid yang PPSMP, yang program temua tu ada dekat 3-40 orang yang sudah hafal Quran. Dia dah hafal Quran di sekolah program temua, datang dengan kita 5 tahun. Kalau kita tak jaga, tak belai, tak iktiraf Quran yang dia hafal itu, kita biar je, Quran akan lari. Hafazan dia yang 30 juzuk tu akan kurang, akan susut. Jadi jadi tanggungjawab kita. Sebab itu ada program kelas hafazan Quran, ada kerjasama dengan Darul Quran memastikan mereka ulang. Sebab ada pensyarah yang tanya, kenapa kita cari peruntukan yang banyak, keperluan wang yang banyak untuk menghidupkan semula. Bukan kata untuk menghidupkan, untuk buat satu program yang kerjasama ni. Jadi kita balik pada saranan hadis tadi. Kalau kita kata kita tak mampu nak hafaz Quran, ataupun kita anak kita semua dah habis, dah semua berkerjaya, tapi tak ada yang perkhususannya hifzul Quran. Jadi cukuplah kita didik anak orang. Kita terima pelajar-pelajar temua, guru-guru temua yang datang di sini berinteraksi secara KDC, macam-macam kita kata. Slow lah, kerja khusus tak siap lah. Sedangkan anak murid yang kita ajar ni, dia dapat satu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala, daripada Rasulullah SAW. Semulia-mulia umat, semulia-mulia pelajar kita, pelajar yang menghafal Quran. Dia tak pergi ke IPG lain, dia datang ke IPG Islam. Jadi satu sudut kita kena raih. Paling tidak kita kata anak murid kita yang ada 130 orang tu yang tengah praktikum hari ni, mereka itu semuanya hafaz Quran 30 juzuk. Paling tak kita tahu tabiat orang yang hafal Quran ni, dia mesti baca Quran sekurang-kurangnya sehari 1 juzuk. 1 juzuk, tuan-tuan.
Orang yang hafal Quran, kalau dia ulang satu juzuk, maksud dia akan jumpa balik 30 hari akan datang surah Alif Lam Mim Zalikal Kitab tu. Ya, beza dengan kita ni. Ya, kita ni baca Quran, kalau ambil Quran ada 604 muka surat, tuan-tuan. Kalau sehari kita baca Quran, 604 hari baru tamat, baru khatam. Berapa tahun tu? Sebab tu program ODOP yang kita buat tu, dah khatam sekali. 2 tahun lebih kita akan khatam, tolak cuti Sabtu Ahad dan sebagainya. Itu kalau baca sehari satu muka. Ya, kalau baca sehari selang-selang, ya, kadang-kadang 3 tahun baru khatam. Allah. Ya, kadang-kadang 10 tahun baru khatam. Ya. Jadi kita raikan, kebetulan kita ada anak murid yang hafaz Quran. Sebab itulah Rasulullah, ya, dalam hadis lain dia kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kamu, ya, mereka yang mengajar Quran dan belajarnya. Ya, sebaik-baik kamu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ya, ini bukannya ustaz yang puji ni. Ya, bukannya tok guru puji anak murid dia, janji dengan janji manis, tapi Rasulullah, insan termulia atas muka bumi, dia janji, dia kata sebaik-baik umat aku, ya, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ya, bukanlah artinya saya kata ustaz topik subjek lain tak penting, matematik tak penting, ya, bahasa Inggeris tak penting, bukan maksud macam tu. Ya, itu pun fardu kifayah, perlu umat Islam kuasai. Tapi nak cerita specialnya ilmu Al-Quran ni, ya, hadis sentuh direct untuk mereka. Bukan makna pekerjaan lain tak penting, jurutera tak penting, ya, frontliner, doktor, nurse tak penting, cukup penting. Ya, tapi nak ceritanya banyak hadis, ya, puji khusus untuk orang yang hafaz Quran, untuk orang yang baca Quran. Dan yang saya sebut tadi, orang yang memberi sumbangan, ayah tadi, dia tak hafaz Quran, tapi dia beri sumbangan untuk anak dia, anak murid dia hafaz Quran. Dapat dia tempias tadi. Ya, tempias tadi. Jadi yang tu yang kita amat mengharapkan. Sidang hadirin yang dihormati, ya, jadi tazkirah ini pun dah hampir 40 minit. Tuan-tuan, bila kita renung balik, ya, rumusannya, renung balik Ramadan kali ini yang saya sebut tadi, ya, Ramadan sempena Covid tadi, ya, tuan-tuan boleh refleksi diri masing-masing. Allah hebat, ya, sempena Covid ni. Kalau sebelum ni sepanjang Ramadan nak dapat khatam sekali pun payah, tapi waktu Covid boleh khatam 2 kali. Ya, kalau dulu memang tak sempat, tak ada ruang kita nak apa, nak bertadarus, tapi waktu Covid ni, waktu PKP ni, kita boleh, ya, khatam sekali secara tadarus, gile-gile dengan isteri sembok suami, suami tengok isteri. Ya, suami pun boleh jadi imam, walaupun surah tu qul huwallahu dah ulang, tak apalah, itulah standard kita imam besar. Ya nak, kat rumah ni tak apalah. Ya, paling tak kita tunai tanggungjawab kita jadi imam. Ya, kita tunai tanggungjawab kita buat program tadarus. Ya, kita semoklah. Ya, semok anak-anak baca Quran, takat mana dia boleh baca apa kita semok. Kita pun, ya, jangan kata kita tak sempurna, kita semoklah setakat mana yang kita boleh. Ya, paling tak, ya, dapat betulkan baris, ya, tanda-tanda baris, ya, tersalah sebut, ya, yang kita belajar selama kita duduk di IPG Kampus Islam ni, kita bagilah sumbangan untuk anak kita. Ya, sempena kita kata PKP ni. Ya. Okey. Baik. Kemudian saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW, ya, dalam satu masjid ketika Nabi hendak berkhutbah. Nabi naik satu anak tangga, Nabi kata amin. Naik 2 anak tangga, Nabi kata amin. Naik anak tangga ketiga, Nabi sebut amin lagi sekali. Sampai atas mimbar pun Nabi sebut amin. Ya, kemudian terus berkhutbah. Selesai semua, turun daripada khutbah, selesai solat, ya, Nabi disebut oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau amin yang kami dengar tadi, itu memang sifat Rasulullah. Ya Rasulullah, dan nampak pelik sikit pada Rasulullah, sahabat akan bertanya, ya Rasulullah, mereka sangka mungkin turun wahyu, ya, sebab kadang-kadang wahyu tadi turun Quran waktu Nabi, ya, di atas mimbar, kadang-kadang turun wahyu, ya, Nabi di atas unta, kadang-kadang turun wahyu, ya, di dalam rumah tangga Rasulullah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah, dialah orang yang paling banyak terkesan melihat wahyu turun pada Nabi. Ya, jadi penurunan wahyu yang kata nuzul Quran, surah-surah tertentu, ayat-ayat terpilih tadi, ada peristiwa-peristiwa supaya ianya melekat dengan hati, melekat dengan jiwa manusia. Ya, kalau ayat puasa tadi ada sempena dia, ya, sempenanya turun ketika tahun kedua hijrah. Ya, dalam suasana yang cukup panas, semua orang mengharapkan air, ya, perlukan air, ya.
Itu syahrul Ramadan tadi. Tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran Iqra tadi. Ganti pada air. Ganti pada air, maksudnya keperluan yang lebih penting sebab umat Islam negara Arab waktu tu dah terpisah dengan Nabi Isa 500 tahun dulu. Kita bayanglah. 500 tahun tanpa Nabi, 500 tahun tanpa kitab suci. Kalau ada pun kitab yang sudah diseleweng. Itu yang zaman jahiliah macam-macam perkara-perkara, bukan kata bid'ah, jahiliah betul lah. Bunuh anak perempuan, tawaf sambil bogel, laku. Dah suasana kehidupan zaman itu. Lalu datang Nabi Muhammad untuk membersihkan keadaan masyarakat Arab dengan dengan syariat yang baru yang disebut Islam, yang terkandung dalam Al-Quran ini sendiri. Wahai Rasulullah, mengapa engkau amin 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 sampai 4 kali tadi? Lalu Rasulullah kata, tadi malaikat baca doa. Malaikat baca doa, doa malaikat tadi dia mencela. Dia minta aku tolong aminkan. Dia cela siapa? Malaikat mencela orang yang berdebat jumpa bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tak diampunkan. Malaikat kata, malaikat mencela satu golongan manusia yang diberi ruang untuk berdepan dengan Ramadan, jumpa bulan Ramadan tapi di akhir Ramadan dosa dia sikit pun tak luak. Takut-takut lagi bertambah dosa dia. Zaman lah ni nak buat dosa bukannya susah nak. Facebook kita ni buat pahala pun boleh, buat dosa pun boleh. Semuanya di hujung jari kita. Jadi Rasulullah mengaminkan. Berapa ramai orang yang rugi apabila diberi ruang untuk jumpa Ramadan tapi dia sia-sia. Jadi malaikat kata orang macam ni mendapat laknat daripada aku dan daripada Allah Taala. Jadi kebetulan kita kata ada baki lagi 15 hari. Cubalah kita tadabbur. Kita tadabbur, tanggungjawab kita dengan Quran, baca. Baca waratalna tartila. Waratilil Quran tartila, baca Quran dengan tartil, bukan nak kerja tamat, bukan nak kerja khatam banyak kali tapi tartil. Sambil tadabbur. Sambil tadabbur. Tadabbur maksudnya sambil tengok terjemahan dia, sambil tafsir sikit-sikit. Tadabbur. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tadabbur. Kita baca ulang malam ni sampai malam last, ulang ayat ni sambil tadabbur. 3 kali Allah sebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami yang turunkan Quran di malam Al-Qadar. Lepas tu Allah tanya pula, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tak kamu apa itu Lailatul Qadar? Ataupun nak tak kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian dibagi jawapan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ni pun ayat pentaksiran tuan-tuan. JIP yang mengajar pentaksiran. Sebab banyak tadi hadis cerita tentang galakkan baca Quran. Umat Nabi Muhammad kelebihan dia baca Quran salah dengan sebab susah nak belajar dapat pahala, tapi dia bukan dalam bentuk pentaksiran, tak nampak bilangan matematik dia. Tapi sini dia nak suruh kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Kalau dapat Lailatul Qadar itu seumpama 1000 bulan. Bersamaan 84 tahun lebih. Agak-agak sampai ke umur kita 84 tahun. 40 tahun lagi nak pergi 84 tahun. Cuba kita bayang. Peristiwanya sebab Rasulullah ada bersabda, menceritakan kepada para sahabat. Dia kata Bani Israel mereka berjihad selama 1000 tahun. Tercengang. Macam mana kami nak tiru? Macam mana kami nak tiru Bani Israel berjihad 1000 tahun? Sedangkan kami umat Muhammad rata-rata umur sekitar usia Nabi 63 tahun. Tak apa. Lalu turun ayat ni, kenangan manis untuk Rasulullah, untuk para sahabat, untuk kita pengikut umat Nabi Muhammad. Tak apa. Memang betul umat Nabi Muhammad umur tak panjang. Rata-rata 63 tahun. Kalau ikut rata-rata umur orang lelaki di Malaysia pun sekitar 70 tahun. Yang perempuan panjang sikit, 75 tahun. Tak sampai 84 tahun kan. Jadi maksudnya Nabi Muhammad kata walaupun umur umatku pendek, tapi ini Allah bagi syafaat, bagi ganjaran, bagi offer dalam bentuk macam ni. Adanya malam Lailatul Qadar,
Cuma kita itulah, macam saya sebut sebelum ni, kadang-kadang macam saya pun dah 35 tahun lah melalui proses Ramadan. Maksudnya dah ada 35 kali turunnya Lailatul Qadar. Cuma proses kita, keadaan kita, adakah kita tunggu, kita sambut, ataupun hanya kita tidur, hanya kita tidur, ataupun ia berlepas lalu seperti air pasang orang kata. Jadi untuk tahun ni mudah-mudahan kita renung. Jadi Quran tadi peranan dia kata tadabbur, ingat ulang-ulang Quran turun malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dipanggil tadabbur, tadabbur ayat Al-Quran. Jadi semoga tuan-tuan, daripada ayat yang saya bacakan tadi, daripada hadis yang saya petik daripada kitab-kitab, bahkan kadang-kadang berulang kali kita dengar, semoga ianya menjadi satu bentuk motivasi untuk saya dan untuk tuan-tuan, supaya yang saya sebut tadi, Ramadan musim Covid, Ramadan PKP, Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita, yang saya rasa tak mungkin jumpa dah lepas ni. Bahkan kita pun tak nak dah jumpa PKP pada tahun-tahun mendatang. Cukuplah ia kita kata sebagai kenangan manis untuk kita bersama ahli keluarga kita, bersama pasangan kita, dalam cara kita mencari kemanisan beribadat dengan Allah Ta'ala di malam-malam Ramadan di musim PKP. Cukup sekadar itu tazkirah saya. Semoga perkongsian ini memberi sedikit manfaat untuk saya, untuk tuan-tuan. Sempena kita muzakarah, sempena kita ulang kaji balik proses penurunan Al-Quran yang dikatakan kitab mukjizat itu tadi. Semoganya ia menjadi satu infak, satu motivasi untuk terus kita dengan Al-Quran sehingga akhir zaman, yang mana ia akan jadi bersahabat dengan kita. Sahabat kawan-kawan kadang-kadang tak sampai setakat di dunia, tapi Al-Quran dia teman kita sampai ke kubur. Dia beri syafaat kita sampai hari kiamat. Yakinlah semuanya dibuktikan dalam Al-Quran dan dibuktikan dengan hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Akhir kata, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik daripada Allah Taala, yang lemah hasil kekurangan persiapan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man.